Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Abdul Haisani bin Hasan, memegang nombor metrik di 2020967784. Saya dari ISMP Sejarah AT32. Baiklah, pada hari ini saya teruskan lagi tugasan seterusnya, iaitu tugasan bedah buku. Berdasarkan buku yang telah saya baca dan telah saya kaji, iaitu buku Prasejarah dan Protosejarah di Tanah Melayu. Untuk makluman semua, berdasarkan buku ini telah pun saya baca dan telah saya kaji, mengandungi 14 bab, di mana setiap bab ini mengandungi pelbagai elemen dan juga mengandungi pelbagai fakta-fakta yang menarik berkaitan dengan kajian sejarah, dan ianya juga lebih menjurus ke arah bidang arkeologi. Buku ini telah pun ditulis oleh dua orang para pengkaji sejarah khusus dalam bidang arkeologi. Yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Zul Iskandar bin Ramli. Beliau merupakan salah seorang pengkaji dan juga merupakan salah seorang arkeologi, dan setiap hasil kajian beliau telah pun menulis dan menerbitkan beberapa jurnal artikel. Hasil daripada kajian itu, beliau telah menerbitkan sebuah buku dan akhirnya beliau menghimpunkan buku tersebut, iaitu buku Prasejarah dan Protosejarah di Tanah Melayu. Seterusnya, penulis yang kedua iaitu Nik Hasan bin Nik Suhaimi. Beliau merupakan salah seorang ahli arkeologi dan juga merupakan salah seorang para pengkaji sejarah dalam bidang arkeologi juga. Hasil daripada kajian yang telah beliau jalankan, akhirnya beliau juga telah menerbitkan beberapa jurnal artikel, di mana di setiap jurnal artikel itu beliau menghimpunkan menjadi sebuah buku. Untuk makluman semua, buku ini telah pun diterbitkan buat pertama kali pada tahun 2018 dan telah pun dikemaskini pada tahun 2021. Maka boleh saya katakan bahawa buku ini merupakan sahaja buku baru, dan ianya juga telah pun diselenggara dan disediakan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Seterusnya, untuk harga buku ini tidaklah terlalu mahal. Buku ini berharga RM60 sahaja dan boleh juga didapati sama ada di dalam talian melalui aplikasi Shopee, Lazada maupun dijual secara fizikal di kedai-kedai buku, terutama di kedai Dewan Bahasa dan Pustaka cawangan negeri masing-masing. Seterusnya, boleh saya katakan bahawa buku ini juga sesuai untuk dibaca bukan sahaja kepada para pelajar sekolah, tetapi ianya juga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Seterusnya, sesuai juga dijadikan bahan bacaan masyarakat umum. Apa yang menariknya tentang buku ini? Ramai tertanya-tanya. Buku ini setelah saya baca dan telah saya kaji, bukan sahaja mengandungi tulisan semata-mata, tetapi buku ini juga mengandungi infografik dan juga mengandungi pelbagai gambar-gambar yang berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan. Sebagai contoh, sebagai kecil saya ambil di sini adalah gambar kajian yang telah dijalankan oleh Profesor Zul Iskandar bin Ramli di tapak sejarah Candi Lembah Bujang, di mana beliau bukan sahaja menulis artikel semata-mata, tetapi beliau menunjukkan bukti bergambar serta gambar raja dan juga pelbagai jadual yang ada bagi menarik perhatian para pembaca. Justru boleh saya katakan bahawa buku ini amat menarik dan sesuai sekali dibaca kerana gambarnya itu bukan sahaja gambar yang semata-mata gambar, tetapi ia juga mengandungi gambarnya beserta dengan infografik. Oleh hal demikian, boleh saya katakan bahawa dengan adanya gambar beserta infografik yang menarik ini amat sesuai dibaca oleh masyarakat umum, dan ianya juga turut dapat menarik minat para pembaca, khususnya buat para pelajar sekolah dan juga para mahasiswa dan mahasiswi. Untuk itu, boleh saya katakan buku ini juga
merupakan buku sejarah yang syarat penuh dengan fakta. Bukan sahaja fakta di tanah Melayu, tetapi juga dicampurkan sekali fakta-fakta kajian yang telah pun dijalankan oleh dua orang pakar ini, sama ada di rantau Asia Tenggara, terutamanya di sekitar negara Thailand dan juga di sekitar Indonesia. Untuk itu, jelaslah dapat saya katakan bahawa buku ini merupakan buku yang lengkap, terutama bagi mereka yang ingin mengkaji tentang bidang arkeologi di sekitar kawasan Tanah Melayu maupun di sekitar kawasan Asia Tenggara. Selain itu, buku ini juga turut mengandungi beberapa rujukan artikel yang penting berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu yang telah pun dijalankan. Hal ini demikian kerana buku ini melengkapi dan mengandungi pelbagai jurnal-jurnal dan juga artikel berdasarkan hasil kajian yang telah pun dijalankan serta bukti-bukti yang kukuh, hasil daripada bukan sahaja dapatan kajian tetapi yang juga dirujuk berdasarkan hasil-hasil kajian terdahulu. Untuk itu, saya dapat katakan bahawa buku ini amat sesuai sekali dibaca, dan sekiranya kita ingin mengetahui maklumat dengan lebih lanjut berkaitan dengan bidang arkeologi, terutama berkaitan dengan bidang prasejarah, maka saya katakan dan saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirin sekalian untuk membeli dan mengkaji buku ini, kerana buku ini mengandungi bahan-bahan serta info-infografik yang menarik berkaitan dengan bidang arkeologi. Buku ini juga menerangkan tentang apa yang berlaku zaman prasejarah di Malaysia dan juga di Asia Tenggara, di mana dalam setiap bab dalam buku ini bukan sahaja dimuatkan dengan tulisan, malahan dalam buku ini juga telah pun dilengkapkan dengan beberapa visual grafik yang dihasilkan dan telah diambil oleh para pengkaji dan juga penulis buku ini. Sejarah merupakan salah satu daripada elemen penting untuk membentuk jati diri bangsa. Oleh itu, pepatah ada mengatakan, personaliti diri kita ini dipengaruhi dengan apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Oleh demikian, jika kita membaca buku sejarah dan menghayati buku sejarah ini, maka kita akan lebih mendalami dan mencintai sejarah dan juga warisan bangsa negara kita dengan lebih mendalam. Baiklah, itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Moga-moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.